Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 3. Nyatakan jawapan yang betul dalam ruangan yang disediakan. Okey, soalan nombor 3, A dan B ni semuanya merujuk kepada hukum-hukum indeks. Okey, 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 10. Ini kita gunakan hukum indeks yang pertama dan yang kedua, iaitu darab dia akan menjadi tambah untuk indeks dia, manakala bahagi dia akan menjadi tolak bagi indeks dia. Okey, jadi 3 kuasa 2 apabila darab dia akan jadi tambah 4 bahagi dia akan tolak 10. Jadi asas dia akan jadi 1 saja, iaitu 3. Jadi dapat jawapan 3, 2 tambah 4 tolak 10 negatif 4. Ataupun kita boleh tukarkan dia kepada indeks positif, 1/3 kuasa 4. Okey, B. Apabila melibatkan kurungan, kita akan menyelesaikan yang dalam kurungan dulu. Buka kurungan dulu. 2 dengan 3 dia akan jadi operasi darab. 4 2 darab 3 6 darab 4 kuasa 5. Yang di bawah 4 6 darab 3 14. Jadi sama juga dengan yang sebelah tadi, darab dia akan jadi tambah, manakala bahagi dia akan jadi tolak. 4 6 tambah 5 tolak 18 sama dengan 4 negatif 7. Ataupun indeks negatif positif dia 1/4 kuasa 7. Jadi yang ni satu markah ke semua sekali, dan 4 markah ke satu ruangan yang disediakan. Masih lagi melibatkan indeks. Okey, buka kurungan dulu. A 3 dia akan darab dengan 2, 2 dia pun akan darab dengan 2. Jadi A kuasa 6, B kuasa 4. A negatif 2, kekalkan. Okay, jadi kita akan tengok kepada asas yang sama, iaitu A dengan A. Jadi 6 apabila darab dia akan jadi tambah 6 tolak negatif 2. Asas B hanya satu je, iaitu B kuasa 4. Dia akan jadi 6 tambah 2, buka kurungan dia akan jadi tambah 8. B kuasa 4. Silap boleh tambah dengan tambah tolak negatif 2, dia akan jadi 6 tolak 2 jadi 4. A kuasa 4, B kuasa 4. Okey, soalan seterusnya B, ringkaskan. Jadi kita tukarkan kepada indeks 1/punca kuasa 26 akan jadi 6 kuasa negatif 1/2 darab 6, 5 darab negatif 2 negatif 10 bahagi 6 negatif 1/2. Jadi kumpulkan 6 negatif 1/2 darab jadi tambah negatif 10 bahagi jadi tolak 1/2. Jadi selesaikan. Buka kurungan dulu. Negatif 1/2 tambah tolak jadi tolak 10, tolak-tolak dia akan jadi tambah 1/2. Jawapan akhir dia 6 negatif 10. Ataupun dalam bentuk indeks negatif 1/6 kuasa 10. Yang ni sama juga sebelah sini, satu markah, ini satu markah 18. Ini satu markah, ini pun jadi sama juga dengan sebelah tadi, darab dan jadi tambah 4 markah, hagi akan jadi. Nombor 5, nyatakan bilangan angka bererti bagi setiap nombor yang berikut. Tambah 5 tolak 7,200. Jadi bilangan angka bererti dikali 1 negatif 2. Ataupun
di sebelah belakang bagi nombor positif dia 1.4 masa kira 1112 112.240 satu markah 345 semua sekali 5 angka berarti. Jika melibatkan nombor perpuluhan, kita hanya kira nombor yang melibatkan nombor bukan kosong. 7 1. Okey, sama juga 0.0302 123. Kosong ni kita kira sebab di sebelah kiri dan kanan dia ada nombor bukan kosong. Jadi 3. Okey, ni 1 2 2 0.00516 1 2 3 3 1 2 3. Kalau melibatkan nombor yang melibatkan perpuluhan, oleh sebab ada nombor di depan dia, jadi kita kena kira nombor bukan kosong di depan dia, jadi kosong di belakang tu kita kira dalam bilangan angka bererti. Sama dengan ni 2 3 0 0 0 ada 5 0.6. Okey, 0.60 ni ada 2, tapi yang mana kita kira? Yang di belakang. Yang kosong di depan kita tak kira. 7.14001234 5. Jadi ada 5 angka bererti. Jadi kalau semua betul, dapat 5 markah penuh. Pada pertama sekali satu angka bererti 3645, kita bundarkan kepada satu angka bererti. Untuk satu angka bererti kita tengok di nombor 3. Kemudian tengok di sebelah kanan dia 6. Jadi apa yang berlaku dia jadi 4000. Cuma untuk dua angka bererti, dua angka bererti kita tengok di mana kedudukan dua angka bererti, iaitu 6. Jadi tengok di sebelah kanan 6 4. Tidak ada perubahan, yang akan jadi 3600. Maka untuk 3 angka bererti, tengok kepada nombor 4. Nombor 4 tu tengok di sebelah belakang dia 5. Jadi akan jadi tambah 1 pada 4 3 6 50 disediakan. Okey, seterusnya masih lagi yang kedua 22,090. Okey, buka golongan dulu A. Untuk satu angka bererti tengok kepada 3 dia akan dalam yang depan 2. Jadi di sebelah kanan dia 2, jadi tak ada perubahan apa. Kuasa 20,004. Okey, untuk dua angka bererti tengok kepada, jadi kita akan tengok kepada asas yang sama, iaitu teori tu A dengan A. Jadi di sebelah kanan dia kosong, maka tak ada berlaku perubahan apa pada 2. 6 tolak negatif I22. Asas B hanya 1, jadi kuasa. Kalau untuk 3 angka bererti, jadi tengok kepada angka sifar atau kosong ni, tengok di sebelah kanan dia 9, jadi dia akan tambah 1 kepada sifar tersebut. Jadi 22,100. Okey, untuk yang bawah sekali itu 0.7067, satu angka bererti. Tengok di sini 0.7. Jadi untuk nombor perpuluhan di sebelah belakang selain daripada nombor yang kita gariskan tu adalah tak payah ambil dah, tak payah nak tambah-tambah lagi. Okey, yang kedua, dua angka bererti. Tengok di angka sifar kosong. Jadi di sebelah kanan dia 6 tambah 1 kepada sifar 7.01. Okey, dan last sekali melibatkan 3 angka bererti. Tengok kepada 6 ni. 6 sebelah kanan dia 7, jadi kita kena tambah 1 kepada 6 0.707. Jadi kalau ketiga-tiga betul, 1 2 3 markah penuh. Okey, tuliskan nombor tunggal berikut dalam bentuk piawai. Kita kepada kedudukan titik di belakang 1. Jadi apabila kita nak tukar kepada bentuk piawai, dia akan jadinya benar.
4.81 darab 10 kuasa 2. Ataupun dalam bentuk A darab 10 kuasa N kan, bentuk piawai. A itu adalah nombor di antara 1 sehingga 10. Manakala N adalah mana-mana nombor yang nombor bulat, positif ataupun negatif. Okey, B sama juga, ketika bertukar titik kita, maka kita akan usahakan supaya A itu akan jadi nombor yang di antara 1 sehingga 10. Jadi kita gerakkan titik, dia akan berada di antara 3 dan 1. Jadi 3.12 43 darab 10 kuasa, berapa kali dia bergerak? 1, 2, 3. Jadi kuasa 3. Okey, sama juga untuk soalan E. Dia bergerak ke arah 1. 1.873. Oleh sebab dia berasal daripada nombor yang kecil, maka kuasa dia akan jadi negatif 2. Kalau macam soalan A dan B, dia berasal daripada nombor yang besar, jadi indeks dia akan jadi nombor positif. Okey, F 1, 2, 3, 4, 5 7.819 darab 10 kuasa 5. Setiap satu betul, satu markah, jadi jumlah keseluruhan 4 markah. Okay, seterusnya kita tengok pada soalan nombor 8, tukarkan nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okey, untuk soalan ni dia songsangan kepada soalan nombor 7 tadi. Kalau nombor 7 dia suruh bagi jawapan dalam bentuk nombor piawai, nombor 8 ni disuruh bagi jawapan dalam bentuk nombor tunggal. Okey, untuk soalan A, 2.5 darab 10 kuasa kosong. Jadi kalau 10 kuasa kosong dia tak ada perubahan apa kepada titik perpuluhan. Dan itu besar jawapan je 2.5. Itu sahaja. Okey, B 3.75 darab 10 kuasa 1. Apabila ada 1, maksudnya kuasa ni 1, jadi akan ada perubahan titik. Okey, titik akan berubah ke mana? Ke belakang ataupun ke hadapan. Okey, jadi apabila kuasa positif, titiknya akan bergerak ke belakang. Dia akan jadi semakin besar nombor tersebut. Jadi dia akan jadi 37.5. Untuk C, sama juga, kuasa dia adalah negatif 4. Jadi dia akan bergerak sebanyak 4 kali, maknanya ke kiri ataupun ke kanan. Jadi apabila negatif, dia akan bergerak ke kiri ataupun nombor tu akan jadi semakin kecil. 1, 2, 3, 4. Titik tu akan berada di sini. Di antara titik ni dia akan menghasilkan 3 kosong. Letak 01 di depan, 3 kali 8504. Okey, itu dapat dia untuk soalan nombor 8. Okey, betul. 1, 2, 3. Jumlah sekali 3 markah. Untuk soalan 9, hitung nilai setiap operasi berikut, nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, ini dia ada 2 cara. Sama ada kita samakan dulu indeks dia, ataupun satu cara lagi yang mana kita sebut apa dalam bentuk lazim kan. Tapi yang cikgu ajar ni adalah macam mana kita nak samakan dahulu setiap indeks, kemudian baru kita selesaikan operasi tambah ataupun tolak soalan A dan B. Okey, contoh soalan pertama, 5.7 darab 10 kuasa 3 tambah 8.02 darab 10 kuasa 4. Jadi indeks dia tak sama, 1 kuasa 3, 1 kuasa 4. Jadi kita samakan dulu mana satu yang kita nak samakan. Okey, contoh samakan yang kuasa 3 ni, kita jadikan dia kuasa 4. Jadi 0.57 darab 10 kuasa 4 tambah 8.02 darab 10 kuasa 4. Tengok kuasa dia jadi sama sekarang, kuasa 4 dengan kuasa 4. Apabila dah sama, maka kita boleh kumpulkan yang mana kita kumpulkan ni dengan syarat kuasa dia mesti sama.
7.57 tambah 8.02 darab 10 kuasa 4. Jadi satu sahaja dia punya, darab 10 kuasa 4 tu. Dia selesaikan dalam kurungan 8.59 darab 10 kuasa 4. Okey, semak jawapan akhir kita. Tengok 8.59 ni sama ada dia dah memenuhi syarat-syarat untuk jadi A ataupun tidak. Okay, sekarang 8.59 ni dah memenuhi syarat, jadi tak payah nak ubah lagi. Inilah jawapan kita. Tapi kalau contohnya tiba-tiba kita tak dapat 8.54, dapat 0.58, 0.8 ke ataupun 85.9 ke, maka kita kena ubah sesuaikan dia. Okey, saya tulis soalan B. Sama juga, dia ada dua kuasa, 10 kuasa 6 dengan 10 kuasa 5. Jadi cikgu ubah yang di depan ni, 9.45 ini akan jadi cikgu ubah yang belakang, yang depan kita kekalkan. Darab 10 kuasa 6 tolak 3.24 ni 0.324 darab 10 kuasa 6. Nanti kalau dong tanya cikgu tengok yang mana depan ke belakang, bergantung, mana-mana boleh, dengan syarat last kali kita semak balik jawapan akhir kita. Dan ni semua dah sama. Jadi kita kumpulkan yang okey, itu saja yang kita akan kumpulkan. 9.4 tolak 0.324 darab 10 kuasa 6. Jadi kita akan dapat 9.126 darab 10 kuasa 6. Semak jawapan A kita 9.126, memenuhi syarat. Jadi itu jawapan kita. Jadi seterusnya soalan C. 5.3 darab 10 kuasa negatif 3 darab 4 darab 10 kuasa 5. Okey, yang ini berbeza sikit daripada soalan A dan B kerana melibatkan operasi darab. Operasi darab kita kumpulkan yang A dengan A dan indeks dengan indeks. Asas kumpulkan. Okey, macam ni. Kita kumpulkan yang ni dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni kumpulkan. Okey, dia akan jadi 5.3 darab 4 darab 10 3 darab 10 kuasa 5. Jadi 5.3 darab 4 21.2 darab 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 5. Gunakan hukum indeks yang pertama. Jadi 10 3 tambah 5 1.2 darab 23 tambah 5. Okay, sekarang tengok A dia 21.2, tidak memenuhi syarat yang kita nak. Jadi kita kena ubahkan supaya titiknya akan berada ke hadapan sedikit. Akan jadi 2.12. Jadi kuasa dia pun akan berubah. Kuasa 3 dia akan bertambah dengan 1 sebab nombor tu akan bergerak, atau titik tu bergerak ke kiri. Okay, ini bersama juga kita ubahkan dia punya kumpulkan ini 9 ataupun pada sini kita buat dulu dalam bentuk pecahan baru kita nampak kan, bahagi 1.5 darab 10 kuasa negatif 5. Baru kita nampak apa yang kita akan selesaikan. Yang ni kita selesaikan dengan yang ni, ini dengan di 9.6 bahagi 1.5 6.4 darab 10 kuasa 2 bahagi 10 negatif 5. Negatif 2 tolak negatif 5 ni akan jadi 10 kuasa 3. Okay, jadi A kita 6.4 dah memenuhi syarat. Maka inilah jawapan dia. Jadi semua sekali ni 8 markah. 1 markah, 2 markah,
3 markah, 4 markah, 5 markah, 6 markah, 7 markah, 8 markah. Jadi semua sekali 8 markah penuh untuk soalan nombor 9. Itu sebuah cuboid mempunyai tapak dengan panjang 2pi kuasa 2 cm dan lebar 3 punca kuasa 2 q cm. Jika isi padu cuboid itu ialah 30pi kuasa 3 q cm padu, cari tinggi cuboid itu dalam sebutan P dan Q. Okey, kalau soalan berbentuk penyertaan masalah macam ni, pertama sekali kita kena sama ada keluarkan bentuk maklumat di dalam bentuk ayat matematik ataupun gambar rajah ataupun jadual ataupun mana-mana maklumat yang berkenaan. Okay, yang pertama sekali dalam soalan ni dia kata cuboid. Jadi kalau cuboid pertama sekali kita lakarkan bentuk cuboid macam mana. Okay, seterusnya maklumat yang kedua dia kata panjang cuboid ini adalah 2pi kuasa 2 dan lebar 3q kuasa punca kuasa 2 q. Okay, jadi kita pindahkan daripada maklumat ni kepada gambar rajah yang kita baru je lukis tadi. Okey, 2pi kuasa 2 panjang dia, lebar dia adalah 3 punca kuasa 2 q. Okay, jika isi padu cuboid maksudnya di dalam ni, ni kawasan dalam ni adalah isi padu dia. Dalam dia isi padu dia adalah 30 pi kuasa 3 q. Cari tinggi cuboid. Okey, ini yang kita nak cari ni. Tinggi dia. Tinggi dia kita tak tahu lah kan. Okey, ini maklumat yang diberikan di dalam gambar rajah. Belum lagi kita buat pengiraan. Masalahnya apabila kita nak kira, kita nak cari tinggi dia. Isi padu bagi cuboid. Yang nak balik apa dia rumus kita nak cari isi padu cuboid. Isi padu untuk cuboid adalah tinggi darab panjang darab dengan lebar dia. Tinggi darab panjang darab lebar. Tinggi dia T, panjang dia 2pi kuasa 2, lebar dia 3 punca kuasa 2 Q. Jadi isi padu yang diberi dalam soalan dalam soalan adalah 30 pi kuasa 3 Q sama dengan T darab 2pi kuasa 2 darab 3 punca kuasa 2 Q. Jadi sekarang dah ada semua maklumat ni dalam bentuk persamaan. Jadi kita terus boleh selesaikan dia. Dipindahkan ke depan di 30 pi kuasa 3 Q per dengan yang ni tadi kita akan darabkan dulu. Jadi yang bawah ni jawapan dia. Okey, jadi 2pi kuasa 2 darab 3 punca kuasa 2 Q. Jadi 6 pi kuasa 2 Q kuasa 1 per 2. Jadi kita akan selesaikan. Potong 30 dengan 6. Jadi 5. P 3 tolak 2 1. Q 1 tolak 1 per 2 akan jadi Q 1 per 2. Jadi ini sahaja jawapan untuk soalan nombor 1. Jadi 5 markah. Semua sekali 5 markah. 1 5 1 2 3 4 5. Jadi 5 markah untuk soalan yang pertama. Okey, terus kepada soalan yang kedua. Gambar rajah di bawah menunjukkan bumi dengan diameter 1.2742 darab 10.4 km. Hitung luas permukaan bumi dalam kilometer persegi. Nyatakan jawapan betul kepada 4 angka bererti. Pertama sekali diberi maklumat ni dalam bentuk apa dia? Bentuk gambar rajah dia dah bagi, iaitu berbentuk sfera. Jadi pertama sekali kita kena tahu luas apa dia? Luas untuk sfera. Luas untuk sfera
ampera, rumus dia adalah 4 pi J kuasa 2. Okey, jadi berdasarkan rumus ini kita akan cari apa dia? Jejari. Ni diameter kita ni kan. Okey, yang ni dia punya luas dia, rumus dia. Daripada diameter ni kita akan cari dia punya jejari. Macam mana nak cari jejari diameter? 1.2 1.2742 darab 10 kuasa 4 bahagikan dengan 2 sebab kita nak dapatkan jejari. Jadi 6371. Ini adalah jejari untuk bumi. Okey, jadi baru kita boleh masuk jejari ini ke dalam persamaan luas tadi ni. Luas sama dengan 4 pi J kita adalah 6371 kuasa 2. Jadi kita tekan je kalkulator. Jadi kita akan dapat 51006 4471.91. Jadi macam mana kita nak tukarkan kepada bentuk piawai, gerakkan titik ni. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 5.1 sebab dia kata nak buat tadi 4 angka bererti 5.101. 4 angka bererti darab dengan 10 kuasa pergerakan kita tadi 18 kan. 10 kuasa 8 kilometer persegi. Okey, 5.101 darab 10 kuasa 8 kilometer persegi. Betul kepada 4 angka bererti. 5.101 4 angka bererti. Jadi ini jawapan untuk soalan nombor 2, 5 markah. Dalam kerja nak jejari 1 2 markah, 3 4 jawapan akhir 5. Jadi semua sekali 5 markah. Jadi soalan nombor 1 5 markah, soalan nombor 2 5 markah. Untuk bahagian C semua sekali 10 markah. Jadi jumlahkan semua sekali untuk dapat 70 markah per dengan 70 markah keseluruhan darab dengan 100. Jadi awak akan dapat jumlah markah untuk ujian 1 ini. Okey, sekian.